itu, kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel saya, anda boleh berbuat demikian dengan menekan button subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tekan loceng, notifikasi dan dapatkan update daripada Assalamualaikum semua anak-anak cikgu. Apa khabar anda semua? Hari ini kita akan sambung kembali pelajaran kita pada bab 1 tingkatan 5 iaitu subtopik 1.2 iaitu peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah organisasi. So kita nak lihat yang kat sini peranan tugas apa yang pengurusan sumber manusia perlu buat dalam organisasi ataupun perniagaan bagi memastikan sumber manusia ini cukup, okey, dan mereka dapat ganjaran yang sebaiknya. Apa yang kita akan belajar pada hari ini, okey, peranan pengurusan sumber manusia. Di akhir video ini, cikgu harap anak-anak cikgu dapat menjelaskan peranan pengurusan sumber manusia dalam sebuah perniagaan. Okey, anak-anak dapat menjelaskan peranan pengurusan. Okey, sebab peranan pengurusan ni ada banyak. Okey, anak-anak kena menjelaskan setiap satunya dengan baik. Okey, kita lihat apakah peranan-peranan yang perlu dilaksanakan dalam memastikan sesebuah organisasi ini berjalan lancar. Okey, peranan pengurusan sumber manusia ada 9. Okey, anak-anak kena ingat ada 9 peranan pengurusan sumber manusia. Okey, di sini apa yang keperluan pertama ialah apa yang kita kena buat? Keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Okey, untuk huraian lebih lanjut kita akan lihat satu persatu nanti. Okey, so di sini 9 dulu cikgu sebutkan dulu 9. Yang kedua, membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran. Ketiga, prestasi pasukan. Keempat, latihan peningkatan kemahiran. Yang kelima, membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmonik. Pemantapan budaya profesional. Nombor 7, menggalakkan kreativiti dan inovasi. Nombor 8, pemberian insentif yang munasabah. Dan yang terakhir, pemberhentian kerja. Di sinilah tugas pengurusan sumber manusia untuk memastikan pekerja-pekerja di sini mendapat segalanya, dan kita perlulah membuat menguruskan sumber manusia ini sebaik-baiknya. Okey, untuk mengetahui satu persatu apakah huraian dan penjelasan, kita akan lihat dulu yang pertama iaitu keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Apa sebenarnya yang perlu dilakukan di sini untuk memastikan organisasi kita cukup dengan pekerja? Kita mengambil pekerja yang sesuai dengan jawatan, dan menyediakan deskripsi supaya sumber tadi ataupun pekerja tadi dapat bekerja dengan baik. Mari kita lihat. Yang pertama, keperluan pekerjaan, merekrut pekerja, kontrak pekerja dan deskripsi tugas. Untuk pengetahuan anak-anak, kita bila dah buka sesebuah perniagaan, kita dah tahu dalam organisasi kita apakah jawatan yang kosong, apakah jawatan pekerja yang diperlukan untuk kita mengambil pekerja. So kita sebagai pengurus, kita kena tahu dulu apakah jawatan, apakah kerja yang diperlukan dalam organisasi kita. Okey, contohnya katakan jawatan yang kosong dalam organisasi kita atau perniagaan kita adalah pengurus pemasaran. Okey, itu yang kosong.
Okey, dan kita memerlukan seorang pengurus untuk memastikan perniagaan kita ataupun produk kita dapat dipasarkan. Okey, sebab kita kena buat promosi tapi pengurus tak ada. Okey, so oleh itu kita memerlukan seorang pengurus pemasaran. Okey, kita dah tahu siapa yang kita perlukan. Okey, berapa orang pula yang kita perlukan? Okey, bila kita sebut pengurus pemasaran, selalunya hanya seorang pengurus. Okay, oleh itu, bila kita dah tahu apa jawatan yang kita perlukan, kriteria apa yang kita perlukan sebagai seorang pengurus, maka di sini kita bolehlah merekrut pekerja tadi. Merekrut ni maksudnya kita mengambil pekerja. Okay, bila kita nak mengambil pekerja, kita menggunakan teknik temu duga. Merekrut pekerja dengan menggunakan teknik temu duga. Kita menemu duga calon-calon yang datang untuk temu duga tadi. Kita memilih calon-calon yang berkelayakan, yang berpengalaman, yang ada kepakaran di dalam jawatan yang kita perlukan tadi. Contohnya tadi pengurus pemasaran. So kita cari yang sesuai dengan jawatan pengurus pemasaran. So di sini bila kita teknik merekrut atau kata teknik temu duga tadi sangat penting. Sebab di sinilah bila ada calon yang ramai, kita perlu memilih dengan baik. Kita tak boleh salah pilih. Di sinilah kita menentukan keperluan pekerja dan teknik merekrut tadi perlu diadakan untuk memilih calon yang berkaliber dalam menyertai perniagaan kita. Kita selalu lihat untuk masuk bidang pekerjaan kita mesti adakan sesi temu duga. Seterusnya kita akan lihat pula apa yang kita nak lihat. Bila kita dah dapat kerja ataupun di dalam iklan jawatan kosong, kadang-kadang dia dah sediakan deskripsi tugas. Apakah jawatan yang diperlukan, dan deskripsi tugas tadi tu ialah nak menjelaskan apakah bidang tugas yang dia perlu laksanakan, bidang tugas yang dia perlu buat sewaktu bila dia diterima bekerja. Dikatakan sini deskripsi tugas yang jelas akan memastikan pekerja menjalankan tugas yang cekap. Maksudnya, berdasarkan contoh di sini, ini satu iklan jawatan kosong. Jawatan yang diperlukan adalah penolong pegawai teknologi maklumat. Penolong pegawai teknologi maklumat grade F29. Deskripsi tugas telah disediakan. Dia kata kat sini, orang itu atau pegawai tadi bertanggungjawab membangun program baru untuk membantu sistem gunaan komputer, mengembangkan sistem komputer. Maksudnya kat sini tugas dia kebanyakannya adalah berkaitan dengan komputer, berkaitan dengan sistem, kemudian selenggara sistem. So bila kita dah tahu deskripsi tugas di sini, maksudnya pihak organisasi akan memilih calon yang sesuai dengan ciri-ciri ataupun syarat kelayakan tadilah, berkaitan dengan komputer, orang yang pandai dalam bidang komputer. Kemudian calon tadi pun juga dia dah ada kepakaran, kemahiran di dalam bidang komputer, di dalam bidang selenggara. So di sini dengan melalui deskripsi tugas tadi, di sini dia boleh melakukan tugas dia dengan baik bila dia diterima bekerja, sebab dah sesuai dengan skop dia. Dan bila dah sesuai dengan deskripsi kerja, dia pun dah ada memang layak, maka bila dia diterima masuk dalam organisasi, dia akan menjalankan tugas dengan cekap. So tak perlulah nak hantar latihan, nak pergi latihan, nak pergi kursus banyak-banyak. Sebab dia dah dah dalam bidang dia, dah dalam bidang ataupun dah dalam kepakaran dia, dalam bidang
komputer. So dengan ada deskripsi tugas ni, tak adalah kita salah buat kerja lain. Sebab kita tahu kita nak kerja dalam bidang teknologi maklumat, so mesti berkaitan dengan komputer. Kalau pengurus pemasaran berkaitan dengan pemasaran. So tak adalah bercanggah nanti. Okay, seterusnya kita akan lihat pula yang ketiga, di mana selepas kita diterima bekerja, kita akan dapat penawaran kontrak daripada majikan kita. Okey, jika kontrak tadi menarik, okey, inilah satu benefit kepada pekerja. Pekerja tadi akan setia bekerja di company ataupun organisasi tadi. Okey, di sinilah peranan majikan untuk memberikan kemudahan. Okey, di dalam kontrak itu tersenarai apa perkara yang akan diberi, gaji yang macam mana, tentang kemudahan cuti. So jika pekerja yang dipilih tadi, calon yang dipilih tadi bersetuju, okey, dia akan tanda tangan kontrak ini. Bila tanda tangan kontrak ini, maksudnya dia kena bekerja di organisasi tadi. Okey, bila dia setuju, bermaksud dah faham tentang tugas dia, dan dengan ada kontrak ini juga tadi memastikan pekerja dapat bekerja di situ dengan lebih lama. Maksudnya bersetia lah, tak nak cari kerja lain. Okey, di situ dah ada orang kata apa, advantage dekat company itu. Okey, so tak kisah di mana sahaja kita, sama ada kita dalam bidang perkhidmatan awam, ataupun kita pekerja swasta, ataupun kita pekerja kilang, okey, kita akan menandatangani satu kontrak pekerjaan. Okey, jika kita melanggar kontrak ini, kita boleh dikenakan tindakan tata tertib ataupun saman. Okey, jangan suka-suka. Ini penting. Ini sebab untuk melindungi syarikat juga. Kenapa dia menyediakan kontrak. Okey, bahayanya juga sebab nanti bila pekerja 2-3 hari, tiba-tiba lari pula. So, sebagai pihak majikan ataupun mengikut akta dan undang-undang, kita sebagai ketua majikan perlu menyediakan kontrak kepada pekerja. Kita lihat pula yang kedua, membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran kita. Okey, kita ada tim kita. Kita bekerja sama dalam tim kita. Okey. Okay, ingat gambar ni, kita bekerja di mana-mana, kita bekerja as a teamwork. Bila sebut perkataan teamwork, bila kita buat teamwork, kita akan berjaya bersama-sama. Okay? Mewujudkan semangat berpasukan. Di sinilah tak ada orang kata bekerja secara berseorangan. Bila kerja secara seorang untuk mencapai KPI ataupun matlamat sesebuah organisasi, itu mengambil masa yang lama. Okay, bila kita bekerja dalam satu pasukan macam ni, idea-idea kita dapat di-generate, dapat dilahirkan, dapat dikeluarkan. Kita boleh buat brainstorming. Okay, pelbagai pandangan dapat dikeluarkan. Okay, di sini kita akan kata apa, memberi, meluahkan idea-idea pandangan kita. Okay, tak kisahlah diterima ataupun tidak. Okey, di sini dia dapat bekerjasama antara satu sama lain. Okey, bila kita bekerja sama ada di sektor kerajaan ataupun di sektor swasta, masing-masing kata bidang telah menetapkan kita ada KPI, okey, indeks pencapaian utama. Okey, KPI ataupun kalau swasta dia panggil management by objektif. Okey, sebagai petunjuk prestasi pencapaian kerja. Setiap pekerja akan dinilai, okey, berdasarkan KPI setiap tahun. Okey, yang bagus akan mendapat markah yang tinggi dan akan mendapat benefit lain. Ada kenaikan gaji, ada bonus kalau swasta. Okey. KPI ini sangat penting untuk melihat pencapaian kita daripada setahun. Okay, kita tak nak kita sentiasa berada di orang kata tahap mendata sahaja. Tak ada tak ada kemajuan. Okay, dia sekadar buat kerja, dia buat kerja. Tapi dia tak ada keinginan untuk memajukan diri dia. Tak ada keinginan untuk memantapkan
mempersiapkan diri dia dengan pelbagai orang kata apa, ilmu, dengan pelbagai cabaran yang perlu dihadapi sekarang. Okey, so pentingnya KPI ataupun MBO tadi kepada semua pekerja. Tak kisah dia tu di bawah atau dia di atas. Okey, semua level. Okey, semua orang daripada bawah sampai atas perlu ada KPI masing-masing. Okey, pihak atasan akan menentukan tahap apa yang akan dinilai oleh majikan. Okey, kita hanya buat kerja, okey, tunjukkan prestasi kita dan insya-Allah pada akhirnya, okey, jika terbaik anda akan mendapat ganjaran. Okey, sama ada naik pangkat, dapat bonus ataupun kenaikan gaji. Okey. Kemudian bila kita buat kerja berpasukan macam ni, okey, kita dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman, kemahiran, okey, di dalam mencapai sasaran pasukan. Okey. Apa sasaran kita? Sebab tu kita belajar tingkatan 4. Apa VMO, visi, misi dan objektif syarikat. Okey, apa sasaran perniagaan, apa sasaran bisnes, organisasi kita. So kita kena tahu. Okey, di sinilah, sebab itulah kita di sini duduk bersama-sama, berganding bahu, okey, mengeluarkan idea untuk sama-sama mencapai sasaran. Okey, pihak atasan akan menilai individu tadi berdasarkan KPI atau management by objective setiap tahun. Anak-anak, harap anak-anak dapat ya. Okey, yang ketiga, kita nak lihat pula prestasi pasukan. Apa itu prestasi pasukan? Tu dia, angkat komputer sama-sama. Berat kan? Maksudnya, apa sahaja kerja, kita sama-sama buat. Sebab kita ni mesti di dalam satu pasukan. Okay, bila kita berada dalam satu pasukan yang hebat, okey, kita dapat orang kata apa, energi yang sama dalam satu pasukan itu, dia akan menjadikan prestasi pasukan tadi memberangsang TikTok. Okey. So, bila prestasi tadi bagus untuk tim tadi, okey, dia ada chemistry lah. Maksudnya, okey, 4 orang kat sini ada chemistry yang baik. Mereka dapat menjadikan organisasi perniagaan mereka lebih mantap, lebih baik, dapat produk yang banyak, hasil yang banyak dapat dijual. Maka di sini bekerja dalam satu pasukan, okay? Prestasi pasukan tadi dapat mempengaruhi produktiviti mereka, kuantiti dan kualiti pengeluaran apa yang dihasilkan oleh perniagaan ini. Okay, sebab tu pentingnya kerja berpasukan dan KPI tadi. Okay, di sinilah prestasinya. Dia akan kata apa, menjadikan kita lebih bertenaga, menjadikan kita lebih bersemangat, okay, untuk bekerja. Okay, untuk prestasi dan motivasi ini, kita boleh tingkatkan dari semasa ke semasa supaya energi itu orang kata apa, tidak hilang lama-lama. Sentiasa momentum tu ada spirit, okey, ada sikit, okey, lepas tu ni okey, ada kursus latihan yang sentiasa memberi kita dorongan, yang sentiasa memberi kita kata apa, semangat untuk kita memastikan prestasi tadi. Motivasi kita sentiasa up. Okay, sebab kita sentiasa nak bekerja, kita rasa seronok, okay, bila berada di dalam satu pasukan. Maka majikan juga untuk memastikan pekerja tadi sentiasa happy, okay, hantarlah anak-anak pula, pekerja-pekerja tadi pergi ke seminar-seminar atau motivasi supaya dapat meningkatkan prestasi. Okey, sama ada pergi kursus, pergi latihan, okey, supaya dalam kelas seminar-seminar motivasi, okey, supaya kata apa, semangat itu ada, tak luntur untuk bekerja.
Ada setengah kerja sekejap. Alah, boringnya. Benda yang sama je buat. Oh, tak boleh. So, sebab itulah Madikan perlu memikirkan, perlu mencari alternatif, perlu menyediakan kursus dan latihan supaya anak-anak buah dia tadi bekerja dalam keadaan yang lebih baik. Barulah kat sini produktiviti tadi, kuantiti dan pengeluaran dapat ditingkatkan. Lihat pula apakah seterusnya. Seterusnya kita nak lihat latihan peningkatan kemahiran. Sebagai seorang majikan, latihan ini sangat penting. Bila kita sentiasa dihantar, bila kita anak-anak buah sentiasa diberi latihan ataupun skill training ini, dia menjadikan dia lebih kompeten, lebih yakin, lebih orang kata apa, yakin dan boleh berdaya saing dengan orang lain. Program latihan dan pembangunan mesti diberikan secara berterusan mengikut keperluan semasa. Contoh, andai kata di dalam organisasi kita menggunakan sesuatu sistem baru dan sistem ini perlu dilibatkan dengan orang ramai, pekerja-pekerja menggunakannya, maka sebagai seorang majikan, dia perlu menyediakan training kepada semua staff dia. Staff dia sama ada di segi bawah, level bawah, level tengah dan level atasan, supaya mereka dapat menggunakan sistem organisasi mereka dengan lebih efektif. Ini pentinglah. Jika syarikat sekarang banyak syarikat menggunakan sistem-sistem yang terbaru, dia dah upgrade daripada sistem lama yang dah guna 10 tahun lepas, dia upgrade sistem baru. Semua orang kena tahu, semua orang kena alert, supaya tidak ketinggalan apakah pembaharuan yang telah dilakukan oleh syarikat. Syarikat membuat pembaharuan demi mengikut keperluan semasa. So begitu juga dengan staff. Staff perlu diberi latihan supaya mereka dapat memastikan organisasi itu bergerak lancar. Kemudian selain daripada latihan juga, mereka juga boleh dihantar untuk memberikan latihan daripada outside. Contohnya latihan meningkatkan keyakinan. Pergi ke latihan khusus supaya orang kata apa, diri itu tadi, diri kita mempunyai satu advantage untuk peluang memberikan yang terbaik kepada syarikat ni. Competence tadi, berkeyakinan, growth dapat meningkatkan dengan lebih baik, ability, keupayaan kita untuk bekerja. Latihan sambil bekerja boleh melengkapkan diri dengan kemahiran dan pengetahuan yang khusus. Boleh juga kita nak pergi latihan apa yang kita jumpa ataupun kita nak pergi untuk diri kita, melengkapkan diri kita supaya kita ni lebih dapat ilmu dengan lebih banyak. So, latihan ini penting kepada semua staff. Kita perlu ada orang kata apa, ilmu ataupun knowledge untuk meningkatkan skill kita di dalam organisasi kita. Seterusnya kita lihat yang kelima. Yang kelima adalah membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni. Inilah peranan yang kelima. PSM kena buat. Apa dia? Persekitaran kerja yang kondusif meningkatkan produktiviti, motivasi, kepuasan kerja, mengurangkan kesilapan dan tekanan kerja. Di sini maksudnya, di dalam sesebuah organisasi yang positif auranya kan, yang positif aura yang baik di dalam organisasi itu, tak ada unsur-unsur negatif, maka semua staff di dalam organisasi tadi dapat bekerja dengan rasa seronok. Bila pekerja tadi bekerja dengan seronok, tak ada masalah di antara staff A dengan staff B, maka produktiviti mereka tadi akan jadi lebih baik.
Okey, mereka jadi lebih bermotivasi untuk datang kerja. Okey, apabila dia buat sesuatu perkara dia rasa sangat seronok. Okey, nak buat salah pun tak ada. Dan yang paling penting, bila persekitaran kita ini auranya sangat baik, okey, tak ada orang yang suka pilih kasih, tak ada orang yang suka kipas-kipas macam ni kan, okey. Tak ada orang yang bias dalam pekerjaan kita. Okey, pekerja tadi dapat bekerja tanpa sebarang tekanan. Di sinilah bila pekerja ni bekerja tak ada tekanan, produktiviti, pengeluaran akan jadi baik. Mood pekerja pun rasa happy bila datang bekerja. Okey. So, bila dalam keadaan positif di dalam sesebuah organisasi, pekerja boleh menjana idea. Okey. Dan dia dapat meneruskan hubungan baik di antara rakan sekerja dan juga dengan pihak luar. Okay, sama ada pelabur, pelanggan ataupun dengan kata pembekal tadi. Okey, di sinilah penting. Okey, kita sebagai majikan, okey, peranan kita, okey, sebagai majikan perlulah memastikan suasana di tempat kerja itu sangat baik. Okey, tak ada grup A, tak ada grup B, tak ada grup C. Semua itu bersatu padu, okey, bekerja dalam suasana yang happy. Maka bila kita jadi macam tu kan, kita rasa seronok untuk bekerja dan ada orang-orang yang iri hati. Okey, benar-benar kita akan lihat pemantapan budaya profesional. Okey, di sini organisasi, okey, boleh juga kata mengambil contoh seperti negara luar, okey, di mana negara Jepun banyak menggunakan amalan-amalan seperti Kaizen, okey, 5S, Total Quality Management, TQM ini, okey, untuk memastikan okey, perniagaan mereka tadi terus cemerlang. Okey, terus cemerlang. Ada amalan beretika di antara staff-staff dan juga integriti mereka. Ini penting, integriti ni. Sangat penting ni dalam pejabat. Okey, tak boleh nak pecahkan rahsia syarikat, kena pegang amanah, segala rahsia kewangan pun tak boleh didedahkan. Ini sangat penting kepada pekerja. Integriti. Okey, beretika ni bekerja dalam keadaan yang kata apa, ikut, tak adalah nak buat salah laku lah maksudnya. Okey, ini contoh yang diamalkan oleh konsep pengurusan Jepun. Okey, kita kalau kita boleh gunakan di dalam organisasi kita. Okey, di sini yang cikgu biasa nampak kat sini, kebanyakan dia swasta lah yang menggunakannya. Okay, cikgu pernah tengok kat sini TQM, Kaizen ni, okay, di sebuah syarikat memang asalnya daripada Jepun. Okay, bila kita sebut syarikat Jepun, dia sangat sistematik. Okay, dia ada KPI yang perlu dibuat setahun 2 kali, dan bila mencapai kata KPI yang baik, dia akan diberikan bonus dan juga kenaikan gaji. Okay, total quality management ini dia akan lihat kepada total sebuah organisasi yang perlu diuruskan. Dia kena fokuskan kepada proses approach dia, okay, kepada sistem yang digunakan oleh syarikat, okay, kepada penambahbaikan yang perlu dibuat. Okay, fokuskan kepada customer. Okay, siapa customernya? Okay, kalau cikgu, customernya of course lah anak murid kan. Okay, dan tentang personal. Okay, di sini juga kalau kita tengok, okay, pengurusan Jepun, okay, dia guna 5S. Okay, 5S ni sort, susun, letak, bersihkan, susun atur, yang mana tak nak kita buang, okay, kekalkan yang mana kita nak. Jangan kita simpan perkara ataupun file-file yang lama, okay, tak perlu pun sebenarnya. Okay, kita ingat inilah
Nombor 6 tadi. Okey, sekarang kita tengok nombor 7. Menggalakkan kreativiti dan inovasi. Sebagai majikan, okey, peranan, okey, majikan kena memastikan, okey, anak-anak buah tadi sentiasa, okey, mengeluarkan idea yang kreatif dan inovasi. Okey, memberi dorongan, memberi galakan, mencambah idea. Keluarkan idea apa yang nak dilakukan. Okey. Pembangunan bakat. Okey, di sinilah pekerja menerusi pelbagai aktiviti dan menyediakan sumber pembiayaan pendidikan, menggalakkan pekerja menambah pengetahuan dan kemahiran kepakaran. Okey, di sini tugas dia pembangunan bakat. Selalunya kita kadang-kadang kita hantar buat NLDP. NLDP ni New Leadership Training. Pergi training untuk orang kata keluarkan bakat dia nak jadi seorang pemimpin. Bila dia pergi NLDP tu New Leadership Program, maksudnya di situ dia dah mula untuk jadi seorang pemimpin, maka dia akan boleh untuk dinaikkan pangkat untuk menjadi seorang ketua. Kita nak keluarkan bakat-bakat dia yang ada dalam diri. Sebab itulah kita kena buat pelbagai aktiviti. Okey, tapi majikan kena sediakan banyak sumber pembiayaan lah. Okey, kalau swasta dia hantar pergi training dekat dalam hutan, okey, supaya skill dia tu ada. Skill dia ada, bakat dia ada. Macam mana duduk dalam hutan nak survive. Okey. Kemudian bila kita ni dah kreatif dan inovatif, okey, pencapaian organisasi dapat dimantapkan. Okey, hasil produk tadi dapat bersaing dengan syarikat lain. Okey, dan bila kita ni membuat pencapaian yang baik kepada syarikat, okey, of course nanti at the end, okey, majikan akan memberikan ganjaran dan penghargaan kerana usaha pekerja tadi telah banyak membantu syarikat mendapat keuntungan. Okey, contohnya promosi tadi kan, buat promosi bagus, okey, dengan ada leadership, okey, boleh bercakap dengan yakin, boleh mempengaruhi customer. Di sinilah, okey, pihak majikan akan memberi timpal balik, okey, itu ganjaran dan penghargaan. Okey. Yang ke-8, kita akan lihat pula pemberian insentif yang munasabah. Okey, di sini majikan, okey, ini best. Bila kita dah buat yang terbaik kan, kita dah ada KPI kita achieve, kita ni ada sentiasa memberikan pendapat, okey, sentiasa meningkatkan sale kita, okey, maka dekat sini kita dah dapat membantu syarikat tadi berkembang kan. At the end, okey, ganjaran akan diberi kepada pekerja yang mana prestasi dia bagus, okey, dia setia, okey, sebagai tanda pekerja itu dihargai. Okey, selain itu, selain daripada majikan menyediakan ganjaran tadi, okay, kadang-kadang kita bagi bonus, kadang-kadang kita bagi cuti tanpa rekod, kan, kadang-kadang kita naikkan gaji. Itulah ganjaran yang sentiasa dapat. Selalulah okay, majikan bagi. Kadang-kadang ada jamuan akhir tahun ataupun sukan akhir tahun yang dibuat. Okey, kalau jamuan akhir tahun bersama ahli keluarga ke, ataupun sukan akhir tahun, sukan tahunan company bersama ahli keluarga pergi bersama-sama, itu pun ganjaran juga. Okey. Selain daripada itu, pengurus sumber manusia perlu menyediakan skim kesihatan dan keselamatan kepada staf mereka. Ini ganjaran. Ini kebanyakan lah kalau syarikat swasta dia ada menyediakan lah kepada pekerja dia. Okey, untuk sakit lah, bila kita sakit kan, sebab kita dah bekerja penat untuk syarikat. Okey, syarikat akan memberi medical leave, atau medical, maksudnya kat situ kos-kos rawatan ditanggung oleh
syarikat tadi. Okey. So dekat sini dapat melindungi kebajikan pekerja lah. Bayangkanlah pekerja dah kerja penat daripada pagi sampai malam merah. Nak bagi idea kan. Okey, nak buat promosi. Okay, suddenly tiba-tiba kita sakit. So bila kita sakit, kita dapat satu kata apa? Perkhidmatan, kesihatan dan keselamatan yang disediakan oleh syarikat kita tadi. Okey, demi menjaga kebajikan pekerja. Di sinilah bila kita dapat ganjaran yang banyak oleh sesebuah syarikat, kita akan menjadi setia dengan syarikat itu sebab banyak benefit yang kita dapat daripada syarikat tadi. Okey, tapi tak semualah boleh dapat semua kan. Okey, at least sekurangnya untuk kesihatan dan keselamatan seperti demam sakit tadi ditanggung oleh majikan itu pun dah bersyukur. Okey, mungkin ada syarikat yang besar boleh menyediakan semua ini. Okey. Sick leave ni wajib lah. Ni mungkin banyak syarikat swasta menyediakan, syarikat awam pun menyediakan juga. Okey, childcare. Okey, kadang childcare ini dia disediakan kepada level pertengahan. Tapi bila kita berada di level bawah, tak. Di level bawah hanya untuk cover personal leave kita lah, untuk diri sendiri sahaja. Tapi bila kita berada di level nombor 2, pertengahan dan ke atas, level atasan, okey, mungkin ada setengah syarikat yang menyediakan kata apa, rawatan untuk ahli keluarga dia. Kalau anak dia ramai, untunglah kat sini kan. Okey, setiap tahun akan dapat. Okey, health insurance. Ini untuk diri sendiri. Yang ini selalunya untuk diri sendiri. Company sediakan. Okey, insurans kesihatan. Okey, yang dia pun untuk diri sendiri, dental insurance untuk gigi, kadang 200-300 disediakan untuk setahun. Ini pun untuk diri sendiri, life insurance. Ni retirement plan, maksudnya skim persaraan. Okey, apa yang kita akan dapat bergantunglah kepada organisasi apa yang kita bekerja. Okey, kadang-kadang kita tak dapat yang ni. Kadang-kadang ada majikan yang kecil, dia tak mampu nak sediakan semua. Okey, fitness, ni orang kata syarikat-syarikat yang besar lah. Tapi syarikat kecil kadang-kadang memang ada sediakan personal leave, sick leave. Okey, nah ni KWSP lah kan. Okey, KWSP ni wajib lah. Okay, kalau syarikat besar, ada yang ini, childcare, ni, health insurance, dental, life insurance, ini ada. Okay, sebab itulah bila kita nak bekerja dengan sesebuah syarikat, okay, kita tengoklah dulu apa faedah ataupun ganjaran yang dapat diberikan kepada pekerja. Okay, even kita bekerja di peringkat bawah, sekurang-kurangnya tak semua kita dapat sedikit sebagai melindungi kebajikan untuk kita. Okay, juga harap anak-anak dapatlah faham tentang peranan pengurusan sumber manusia. Okay, apakah tugas pengurus sumber manusia tadi kena buat di dalam sesebuah organisasi. Dan kita tengok pula yang terakhir, okay, pemberhentian pekerja. Okay, kita pun tak boleh juga suka-suka hati berhenti pekerja kan. Okay, pemberhentian pekerja dikira you are fired. Okay, awak diberhentikan kerja. Okay, awak datang lambat dah banyak kali, so awak kena berhenti kerja. So sekarang saya berikan awak surat berhenti kerja 24 jam, resign. Kan contoh lah, kadang-kadang kita tengok drama kan. Okay, lepas tu kemas barang kita angkat keluar. Okay, sebenarnya untuk pengetahuan anak-anak cikgu, untuk pemberhentian kerja ini kita ada 4 jenis. Okey, berhenti secara persaraan. Persaraan ini maksudnya apabila dia dah cukup umur 60 tahun, itu maksimum lah 60 tahun. Okey, ada juga yang menyediakan 55 tahun, ada 58 tahun. Ini terpulanglah kepada kita untuk kita pilih. Kita yang akan pilih sendiri nanti. Okey,
Sama ada kalau kita pilih 55 tahun, maksudnya kita akan bersara apabila umur kita 55 tahun. Ni bersara wajib lah maksudnya. Tu kita boleh berhenti bila umur kita 55 tahun, kita panggil bersaraan. Okay, yang kedua, penambatan perkhidmatan secara sukarela. Sukarela ni maksudnya macam ni. Okey, contoh bila kita ada masalah kegawatan ekonomi ataupun masalah isu dunia sekarang COVID-19, contoh MAS, okey, syarikat MAS, syarikat AirAsia, Firefly. Okey, sama dia diberi dua pilihan, sama ada dia nak diberhentikan secara sukarela ataupun dia diberhentikan. Okey, dia diberhentikan lain. Kita suruh dia berhenti kerja. Kalau secara sukarela, kita yang letak jawatan, tapi orang kata syarikat menyediakan pampasan kepada kita. Okey, syarikat menyediakan pampasan kepada kita. Okey, di situlah kita akan dapat pampasan sebab kita secara sukarela untuk bekerja. Okey. Dia yang ketiga, kita boleh diberhentikan kerja kerana kita buat ada atas masalah tindakan disiplin. Di sinilah, okey, kadang-kadang datang lambat 10 kali, of course lah kena pecat kan. Siapa sudah datang lambat? Okey, ataupun dia buat tindakan disiplin rasuah, ataupun salah guna aset syarikat, maka dia boleh diberhentikan atas dasar tindakan disiplin. Dan yang keempat, pecat. Okey, pemecatan terhadap pekerja. Okey, apa dia pemecatan? Okey, maksudnya kat sini kita pecat dia. Okey, kita pecat dia 24 jam. Okey, terus pecat atas dasar apa kesalahan yang dia buat. So ingat ada 4 cara untuk berhenti kerja. Yang pertama persaraan, yang kedua secara sukarela, yang ketiga di atas tindakan kesalahan disiplin kita, dan pemecatan terus kepada pekerja. Okey. Sekiranya pekerja itu diberhentikan atau ditamatkan, mereka akan diberi ganjaran atau pampasan yang setimpal. Okey, selalunya di sinilah di persaraan akan dapat ganjaran. Di berhenti secara sukarela ini akan mendapat pampasan yang setimpal. Okey, sebab secara sukarela kan. Okey, so akan dapat ganjaran dan juga pampasan. Okey. Tetapi seboleh-bolehnya lah kita sebagai majikan, kita memang tak nak pun nak buang pekerja sesuka hati, betul tak? Kecuali memang ada kesalahan disiplin. Okey, ataupun memang atas dasar orang kata keadaan ekonomi yang tidak dapat dielakkan. Okey, sebab kita tak nak ada pembaziran sumber manusia. Kadang-kadang memang kita tak nak pun nak buang orang ni, tapi bila dah isu rumit, kita pun dah tak boleh nak bayar gaji pekerja kan. Okey, kita dah menanggung kerugian, kita minta pekerja tadi berhenti secara sukarela lah. Okey, kecuali lah memang dia perlu bersara wajib apabila umur dia dah capai satu tahap yang dia telah pilih, 55 tahun, 58 tahun ataupun 60 tahun. Okey. Dan kita sebagai majikan perlulah mewujudkan suasana yang harmoni di antara majikan dan pekerja. Di sinilah akan mewujudkan suasana baik, produktiviti dia meningkat, okey, dia seronok bekerja. Ni semua mempengaruhi prestasi syarikat kita sebenarnya. Okey, alhamdulillah anak cikgu telah selesai menerangkan 9 peranan pengurusan sumber manusia. Kalau di sini pengurusan tu adalah apa yang perlu dilakukan oleh seorang majikan di dalam fungsian sumber manusia. Okey, pengurus tadi perlu pastikan siapa yang diperlukan untuk bekerja. Lepas tu dia buat interview, sediakan kontrak dan sediakan deskripsi
tugas. Okey, pekerja boleh bekerja. Okey, kemudian membangunkan pasukan. Okey, kita bekerja di dalam satu pasukan. Kemudian sasaran kita adalah KPI yang telah ditetapkan oleh syarikat. Okey, kemudian kita menilai prestasi pasukan kita. Okey, kemudian kita perlu, okey, majikan tadi, okey, pengurusan tadi, majikan perlu mengurus sumber manusia dengan menyediakan latihan supaya pekerja tadi dapat meningkatkan kemahiran. Okey, motivasi mereka pun meningkat seronok. Okey, aura pekerja, okey, suasana tempat kerja yang positif dan harmoni, seronok, akhirnya dia bekerja kat situ. Okey, pemantapan budaya profesional, kita menggunakan orang kata apa, budaya-budaya yang telah digunakan di negara luar sebagai contoh, okay, untuk memastikan kita ini dapat orang kata apa, meningkatkan prestasi syarikat. Kita ada Kaizen, kita ada TQM, okay, kita ada 5S yang kebanyakan digunakan oleh organisasi negara Jepun. Okay, kita menggalakkan, okay, kita kena hantar staff-staff kita tadi ni, peranan pengurus tadi, kena hantar staff kita pergi leadership training, okey, pergi seminar, okey, supaya dapat menggalakkan kreativiti dan inovasi mereka. Okey, bila ada kreativiti, ada inovasi, syarikat akan lagi berkembang. Bila lagi berkembang, yes, berbalik kepada majikan tadi dan syarikat dia lagi, produk kata apa, hasil dia akan jadi lebih banyak. Lebih banyak dia akan bagikan ganjaran. Inilah ganjaran tadi, pemberian insentif tadi. Ada bonus, ada kenaikan pangkat, ada cuti rehat, ada insurans, ada KWSP. Okey, dia bagilah yang mana bersesuaian. Okey, dan yang terakhir, okey, ni kena pastikan, okey, pemberhentian kerja. Okey, ada 4 cara. Okey, ada cara yang disediakan pampasan, ada cara yang mendapat ganjaran. Okey, seboleh-bolehnya kita elaklah daripada memberhentikan pekerja sesuka hati, kecuali memang dia ada kesalahan disiplin yang terlalu kerap. Okey, juga harap anak-anak dapat faham, okey, tentang peranan pengurusan sumber manusia ini. Ingat ya, dia ada 9 peranan pengurusan sumber manusia. Okey, terima kasih anak-anak semua. Okey, kita jumpa lagi. Okey, jika video ini bermanfaat, juga anak-anak subscribe, like dan share. Okey, kita jumpa lagi, okey, pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum.